Antara paparan menarik hari ini, dituduh tak bayar hutang gudis kahwin, Linda Rafa ajak jumpa. Alia Iman dipuji mirip Fazura, ramai dah lupa isu buka tudung. Berang Julia sentuh nama anak, Lufia ugut dedah video sejarah hitam bekas suami. Hafiz Roshdi bakal kongsi perancangan kahwin dengan Atira Yuhada lepas sah bercerai. Mengaku lebih memilih isteri tak bertudung tapi solat, Piyu Said sembur Johan. Penceramah Piyu Said menjawab mengenai isu tular di TikTok di mana pelawak terkenal Johan berkata dia lebih memilih isteri yang tak bertudung tetapi solat berbanding isteri bertudung tetapi tak mengerjakan solat jika perlu membuat pilihan. Menurutnya, mendirikan solat dan menutup aurat adalah kewajipan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna jika sekiranya diberi pilihan, janganlah pilih kedua-duanya. Jelasnya, dosa tak menutup aurat seorang isteri akan terbias kepada suami jika tidak melarang atau mencegah perbuatan itu. Sebaliknya, jika suami sudah menegah isterinya dan tidak diendahkan, isteri tersebut telah nusyus kerana enggan taat kepada suami dan khasnya perintah Allah. Dalam pada itu, penceramah tersebut turut memohon agar pelawak berkenaan tidak memberikan pandangan songsang dan adalah wajar jika asatizah yang hadir pada program tersebut untuk menegurnya. Terdahulu, tular rakaman di TikTok mempamerkan Johan memberikan kenyataan dan menjawab soalan yang sering diterimanya berkenaan isterinya tidak memakai tudung. Itu pandangan anda. Maka ada yang berpelaga dan sebagainya. Saya nak nyatakan di sini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak seinci pun kurang saya punya hormat kepada Ustaz Azhar Idrus dan juga kepada para ulama yang lain. Cuma menegaskan, nyatakan bahawa pandangan hamba yang baik ini, bahawa orang yang tidak menutup aurat tapi sembahyang, orang sembahyang tapi menutup aurat, mereka telah melakukan kesilapan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai seseorang mesti berubah. Sebab inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab sifat sembahyang ni dia boleh mencegah perbuatan fahsyak wal munkar, perbuatan keji dan kemungkaran, dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena selidik balik mutu salat kita, kalau selagi kita dapat nak membetulkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu bukan milik Allah, hidayah sentiasa ada, tapi taufik, kesedaran itu yang Allah lintaskan kepada kita bila masih lagi kita nak ikut taufik daripada Allah itu. Kalau kita nak menjauh daripadanya, akan mana? Sampai bila? Maka itu sedikit respon ambil kepada yang bertanya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman kepada kita. Kepada saudara Johan, tidaklah saya nak hentam saudara, tapi saya menyatakan bahawa ada percanggahan pandangan antara kita. Pelakon Hafiz Roshdi hari ini menjadi tumpuan lensa kamera ketika hadir ke mahkamah bagi prosiding perceraian dengan isteri Nur Syuhada Mat Syukri. Sebutan semula kes itu di Mahkamah Magistrate Kuala Kubu Baru hari ini juga mengesahkan bahawa aktor tersebut waras dan boleh dibicarakan atas pertuduhan mencederakan syuhada. Hakim Muhammad Kafli Cik Ali yang bertindak sebagai magistrate turut menetapkan 17 Julai ini untuk serahan salinan dokumen laporan sekretari dari Hospital Bahagia Tanjung Rambutan, Perak. Sementara itu, Hafiz atau Muhammad Hafiz Roshdi berkata kepada wartawan, dia bakal berkongsi tentang status hubungan dan perancangan mengahwini wanita yang didakwa mengganggu rumah tangganya, Atira Yuhada. Ketika ditanya tentang dua anaknya, Humairah dan Umar, Hafiz mengakui berasa lega kerana diberikan peluang untuk bertemu mereka berdua. Bagaimanapun, sehingga kini dia tidak berjumpa dengan syuhada kerana segala urusan di antara mereka berdua hanyalah melalui peguam sahaja. Tuan Balas mengatakan ada lagi satu cerai pada Januari. Jadi semua tu mahkamah akan putuskan lah. Jadi sekarang ni agak kurang matang lah untuk kita bagi apa-apa pendirian, beritahu pendirian, sebab biarkan mahkamah putuskan dulu, lepas tu baru Hafiz akan buat keputusan. Okay, so it's still a bit kurang matang lah. Okey, baik Hafiz, maaf kalau soalan ni macam guris ke apa, sebab ada saya baca komen yang mengatakan bahawa Hafiz ni macam Saya tak baca komen, saya tak yang psycho sikit, seorang yang psycho macam ni. So macam ni Hafiz, apa Hafiz jawab mengenai dakwah? Saya tak ambil baca komen. Itu je, no komen.
Okey, kalau mengenai anak-anak macam mana? Ada berjumpa dengan mereka ke? Ada berjumpa. Ada. Alhamdulillah dapat jumpa. Masa sebelum ni Hafiz cakap Hafiz tak beraya dengan anak-anak kan? Dan ya, betul. 29 nanti kita akan beraya haji. Adakah Hafiz akan buat perancangan untuk beraya? InsyaAllah. Ada cakap dengan Syuhada ke mengenai soalan ni? Saya akan berbincang. Kita Ada berhubung tak dengan berhubung peguam dengan dia Syuhada lah. ke? Setakat ni? Tak ada. Tak ada ya? Apa-apa kita Walaupun berunding dengan berkenaan peguam. Ha. Semua melalui peguam. Okey? Alright? Okay. Okay. Thank you. Sebelum ini, pelakon Julia Farhana meluahkan rasa kecewa dengan fitnah yang dilemparkan kepada suaminya, Dr. Cik Muhammad Hafiz. Menerusi hantaran di Instagram story, Julia mengatakan suaminya merupakan seorang lelaki yang baik dan bertanggungjawab. Malah pelakon berusia 28 tahun itu turut mendedahkan bahawa Cik Hafiz masih menyimpan baju anak perempuannya Lana Haura di dalam almari. Bagaimanapun, hantaran tersebut telah mengundang rasa kurang senang bekas isteri Lufia Umar yang berang apabila nama anak perempuannya digunakan untuk meraih publicity. Bukan itu sahaja, pelakon berusia 38 tahun itu meminta Julia dan bekas suaminya untuk berhenti berlakon seperti mangsa keadaan dan tidak menyentuh nama anaknya. Malah Lufia turut berkata dia akan mendedahkan video sejarah hitam Cik Hafiz sekiranya mereka gagal untuk membuat permohonan maaf. Info tambahan, Lufia mendirikan rumah tangga bersama Cik Hafiz pada 26 November 2016 dan dikurniakan seorang anak, namun mereka bercerai pada 17 Jun 2020. Selepas 3 tahun menduda, Cik Hafiz kemudiannya berkahwin dengan Julia Farhana pada 14 Disember 2022. You nak kahwin silakan, tak ada siapa jealous. I ni cuma menyambut baik message you, which is I rasa sebenarnya tak perlu pun you nak masuk campur hal nafkah anak. You tak perlu masuk campur pun, tapi I still juga layan. But I think first message nak tolong, second message you kata it's not your responsibility to advise him. So why in the first place you want to text me macam 360 muka surat? Panjang gila dia punya message. Mula-mula I ingat you betul orang kata ikhlas lah nak tolong advice kan kasih hati you tu. Tapi lepas tu you cakap it's not my responsibility to advise him. Then buat apa yang nak cakap dengan you lagi? You cakap panjang-panjang sangat. Ambil anak I on weekend so that nanti the Seperti yang ramai sudah ketahui, pelakon Alia Iman telah membuat keputusan untuk tidak lagi bertudung. Malah, anak kepada Allahyarham Azmil Mustafa itu turut mengakui dia memakai tudung sebelum ini hanya atas permintaan bapanya untuk menutup aurat sejak kecil. Bagaimanapun, keputusan Alia itu tidak disenangi oleh sesetengah pihak yang menganggap perbuatannya seolah-olah melupakan arwah bapanya. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen telah memuji kecantikan rambut yang dimiliki oleh pelakon wanita itu. Bukan itu sahaja, mereka turut mengatakan Alia mempunyai wajah yang jelita dan seakan-akan mirip seperti pelakon Nur Fazura. Namun ada juga segelintir pihak yang mengingatkan tentang kontroversi buka tudung pelakon itu kerana ramai yang seolah-olah lupa dengan isu tersebut. Sebelum ini, seorang wanita telah meninggalkan komen di laman Facebook sebuah portal hiburan mengenai pelakon dan penyanyi Linda Rafa yang didakwa tidak membayar hutang. Menerusi hantaran tersebut, Linda mendedahkan bahawa dirinya mempunyai kebolehan untuk mengurut dan juga membaca hati seseorang.
Susulan itu, individu berkenaan meminta penyanyi berusia 45 tahun itu untuk membaca hatinya dan memaklumkan dia masih belum membayar hutang cendera hati atau goodies untuk majlis perkahwinannya kira-kira 17 tahun lalu. Tampil memberi respon, Linda atau nama sebenarnya Azlinda binti Abdul Rafa menafikan dakwaan tersebut dan mendakwa dia langsung tidak mengenali individu berkenaan. Tambahnya lagi, sepanjang majlis diadakan, dia hanya berurusan dengan rakan serta saudara mara terdekat dan langsung tidak melibatkan orang luar. Dalam pada itu, penyanyi dari kumpulan elit itu turut meminta individu berkenaan untuk berjumpa dengannya sekiranya mempunyai masalah. Kalau dia berani buat macam ini, saya minta dia ke depan untuk bertemu dengan saya sendiri. Saya pun nak jumpa tengok siapa dia ni. Jangan kurang ajar sampai tahap komen di media sosial, kata Linda. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua follower Nenggok TV yang setia menantikan video-video dari kami setiap hari. Kami amat menghargai sokongan anda semua. Kepada yang masih belum subscribe, sila subscribe dan follow channel ini untuk mendapatkan lebih banyak lagi info terkini dan sensasi. Sokongan anda semua penting untuk kami terus-menerus menghasilkan video-video menarik.